Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dan kita telah beramal dengan satu daripada ayat Al-Quran, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu amal ibadah, amal perbuatan yang baik, jangan berhenti, lakukanlah amal perbuatan yang baik seterusnya. Kita telah melakukan satu amal perbuatan yang sangat baik, amal ibadah, iaitu solat. Kita buat solat secara berjemaah maghrib, dan kita ambil peluang selepas maghrib tu kita duduk sekejap dalam majlis ilmu yang mana kita telah beramal dengan satu daripada ayat Quran. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu amal ibadah, jangan berhenti, lakukanlah amal ibadah yang seterusnya. Alhamdulillah, insyaAllah hari ni kita mukadimah dulu lah. Kita sepatutnya buka kitab dah hari ni. Kitab yang insyaAllah saya akan baca kat sini, kitab untuk mubtadi. Kitab ni kitab untuk mubtadi, karangan Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar. Untuk mubtadi ataupun untuk mubtadi ni kanak-kanak, itu asalnya. Nak buat macam mana? Kalau nak untuk yang dewasa, takut ni sangat. Untuk ni istilah dia panggil untuk mubtadi, atau untuk permulaan, untuk kanak-kanak. Kitab nama Perukunan. Kitab ni yang biasanya dulu memang selalu dibaca, cuma sekarang ni tak ada orang dah nampak duk baca kitab Perukunan ni. Kitab dia macam kitab biasa, kitab turas, kitab lama, kitab ni. Cuma saya tengok ada yang Rumi dah sekarang. Cantik Rumi dia. Perukunan. Ni kalau tok-tok nenek kita ni tak ada sebut kat mulut perukunan. Kadang-kadang musalli, kadang-kadang perukunan. Musalli, perukunan. Tu je. Lepas tu kalau bab tauhid sifat 20. Tu je duk sebut, pusing-pusing itu. Jadi kitab ni untuk permulaan, Tapi okey. Dia ada membincangkan tentang persoalan ibadah. Kalau tengok sini, syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Perukunan ni rukun-rukun lah. Tapi dia lebih kepada ibadah, lebih pada ibadah. Dan beberapa, kalau tengok yang jawi saya, beberapa muka surat 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 muka surat membicarakan tentang syahadah dulu, Islam dan iman dulu awal-awal. Tapi tak banyak, 4 muka surat aja. Tapi 4 muka surat tulisan kecil-kecil lah. Kalau jadi Rumi tu mungkin jadi 20 kot. Kalau Rumi, tak, 12 saja, 12. Berkaitan dengan syahadah, iaitu berkaitan dengan iman. Sebab sebelum kita masuk bab ibadah zahir, lebih penting daripada itu, kena faham dulu pegangan.
Kerana kata Imam Ghazali, ibadah zahir ni yang kita gerak ni lah, yang boleh bergerak sembahyang, puasa, zakat, haji tu panggil ibadah zahir. Sedekah lah apalah, dia panggil ibadah luaran. Ibadah zahir tanpa ada ibadah, tanpa ada pegangan yang benar, tak ada nilai. Jadi kerana itu juga, walaupun kitab ni kitab tentang ibadah, tapi dia selitkan juga empat muka surat je, 2 line berkaitan dengan syahadah. Bila syahadah berkaitan dengan pegangan kita lah. Secara ringkas je ni, secara ringkas saja. Ringkas-ringkas pun tak tahulah berapa kali, mungkin tahun depan pun baru kita masuk bab ni. Kita tengoklah macam nanti. Tapi hari ni kitab tak ada lagi. Kita mukadimah dulu. Ataupun kita masuk sikit kan nanti macam mana. Kitab Perukunan ni dia membicarakan persoalan tentang ibadah. Yang mana ibadah kalau kita tengok, kita belik dalam kitab Perukunan ni, tentang membicarakan tentang hadis dan tentang ataupun ayat Quran atau istilah yang kita panggil dalil. Saya rasa ada dalam 5% sahaja daripada dalam kitab ni ada ayat Quran dan hadis. Dalil lah, istilah nas. Yang lain semua perkataan Mufti Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua perkataan dia, ulama lah perkataan dia. Maknanya dalam ni ada 95%, saya pun tengok-tengok gitu je, tak kira betul-betul berapa peratus tu. Belek-belek gitu. Ada 95% perkataan ulama, perkataan manusia biasa. Ada 5% sahaja perkataan kalamullah, iaitu Quran yang dia petik-petik, dan hadis Nabi. 5% sahaja. Okey. Jadi kita nak faham kenapa macam tu. Sepatutnya banyakkan ayat Quran lah. Boleh je banyakkan ayat Quran, banyakkan hadis. Perkataan-perkataan manusia yang lain ni tak payahlah banyak sangat, barulah nampak mantap. Tapi dalam kitab-kitab, malah bukan kitab ni aja. Kita tengoklah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal, Sabilul Muhtadin, tebal. Kitab lagi Furuq Masail, 2 jilid tebal. Kifayatul Muhtadi, 500 muka surat tebal. Semua tebal-tebal. Kalau kita tengok, lebih kurang 5 hingga 10% saja ayat Quran ataupun hadis. Dia main gitu. Ada kitab-kitab lagi yang langsung tak ada ayat Quran dan hadis. Yang ada semata-mata perkataan ulama tu, pengarang, semata-mata. Ada ke yang penuh dengan ayat Quran dan hadis? Ada. Yang paling nipis tafsir Jalalain, paling nipis lah tu, 2 kali tebal Quran. Sebab dia sama banyak aja tafsirnya dengan ayat Quran. Itu paling nipis. Tapi kalau kita tengok tafsir-tafsir yang lain yang penuh dengan ayat Quran dan hadis, berjilid-jilid, tebal-tebal ni. Dan biasanya kita Arab. Jadi kita ni kita tak akan jumpa ayat Quran dan hadis dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab karangan ulama. Kita tak akan jumpa ayat Quran yang banyak. Takkan jumpa. Semua sikit-sikit. Kalau yang banyak tu untuk bukan kalau kita tengok ini bukan martab, ni bukan tahap aku ni. Kita tengok, kita kata gitu dah. Ni bukan tahap aku. Yang penuh dengan ayat Quran dan hadis. Yang mana tahap aku ni? Nak tanya ni, kalau macam ni sah ke batal? Ada 7 pendapat. Tak mau dengar, tak mau dengar. Kita nak dengar. Setengah orang nak dengar, tapi bukan kelas dia. Tak mau, ada 7. Yang pertama, hujah dia begini, sejam. Yang kedua, 7. Maka dalam banyak-banyak ni, pendapat Mu'tamad, pendapat Syarabi, pendapat Imam Hajar, pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, sebut habis. Pendapat Imam Syafi'i berbeza dengan pendapat anak murid dia, walaupun tu anak murid dia. Akhir sekali, saya nak tahu sah ke batal, tu aja. Boleh makan ke tak? Nak tahu boleh makan ke tak? Baru orang tanya saya, boleh makan ke tak dakwah sotong dakwah hitam tu? Tak nak cerita panjang. Kalau kita jawab begitu nanti tak boleh terima pula. Tak boleh makan, haram makan, ulama
Macam mana nak haram makan dawak sotong ni? Saya tak nak bahas bab tu. Itu boleh cari sendiri, homework. Kita nak bahas, saya cuma nak bagi tahu hukum ni. Kadang-kadang kita mengaji ni tengok tahap. Ada orang nak tunggu mati je. Nak ngaji tak mau, nak tahu halal, haram, sah, batal cukup dah. Nak buat apa cukup dah. Tak nak lebih-lebih. Ada orang nak macam tu. Memadai lah. Ada orang dia nak lebih pada tu. Biasanya muda-muda. Biasanya educated lah sikit. Lepasan universiti, baru umur 20-an. Dia tak memadai, sah batal. Tak memadai, tak nak. Nak lagi lebih. Tapi biasa yang dah 40 ke atas ni biasa kita nak beramal cukup lah. Maka kitab ni sebab tu namanya Mubtadi. Sebab tu ada kitab nama kitab yang dikhaskan untuk tadika ataupun kanak-kanak. Ni ada kitab ni dalam bab agama. Sebab tu para ulama dia karang kitab, dia untuk semua orang boleh baca, daripada orang budak yang umur 10 tahun yang baru nak balik tu kata-kata, sehingga orang tu pun boleh baca. Dia akan karang sebab dia tahu akan dibaca di tempat yang umum, surau masjid. Surau masjid. Jadi oleh kerana itu, untuk bagi tengok tu ada semangat nak baca, dia buat nipis. Dan kalau lah buat macam ni punya nipis dan letak semua ibadah-ibadah dalam kitab, tak boleh letak Al-Quran hadis, tak cukup. Kalau tidak je tebal ni. Kerana tu tak ada. Kerana tu tak ada. Malah kalau kita cari dalam Al-Quran, dalam hadis, tak jumpa fardu wudu, rukun solat. Jumpa tak dalam Quran? Jumpa tak rukun solat? Ada 13. Sini 13 ke, 14 ke, 17 ke, 18. Semua ada tu dalam kitab. Sini 13 kot. Kebanyakan 13 kan. 13. Cari 13 rukun sembahyang dalam Quran. Tak jumpa. Apa? Ada jumpa? Tak jumpa. Warka'u ma'ar raki'in, adalah rukuk lah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk aja, tak yang tidak. Rukuk aja, tak payah qiyam. Tak ada. Cari takkan jumpa rukun sembahyang. Takkan jumpa dalam Quran. Dalam hadis ada. Tapi itu pun banyak. Hadis pun banyak. Mana satu yang wajib? Sebab Nabi suruh. Sebab dalam suruhan agama, kalau ambil daripada Nabi, dia dan ambil daripada Quran sekalipun, dia ada dipanggil suruhan. Dan dia ada panggil tegahan. Suruhan ni kadang-kadang suruhan tu wajib, kadang-kadang suruhan tu sunat. Dalam keadaan suruh tu sama, PMA. Kalau faham lah, tak apa kata orang itu. Maksudnya dari segi kita baca, ini suruhan ni, ini suruhan. Tapi kadang-kadang suruhan tu wajib, kadang-kadang suruhan tu sunat. Kalau kita baca, kita ni wajib ke sunat? Dan dalam Quran dan hadis, Nabi kita ajar juga tegahan, tak boleh buat. Kadang-kadang tegahan tu tegahan haram, maksud tak boleh buat berdosa. Kadang-kadang tegahan tu makruh. Makruh ni tegahan. Makruh juga adalah tegahan. Kadang-kadang dia sama je. Buat dengan tak buat sama. Dia panggil harus. Masalahnya harus tu senang. Yang susahnya wajib, sunat, makruh, haram. Sebab dalam Quran dan hadis hanya cerita suruhan dan tegahan. Itu semata-mata. Maka dikaji-kaji oleh para ulama. Walaupun ianya tegahan, pernah juga Nabi biarkan sahabat buat. Sebelum tu tegah. Ada waktu yang lain dia biarkan je bila buat. Maknanya tegahan tadi makruh. Tu bukan kerja kita dah tu. Bukan kerja kita dah. Kita nak tahu makruh boleh buat ke tak boleh? Boleh tu maksud makruh, paling kurang makruh. Paling kurang makruh. Boleh tak boleh? Boleh buat. Boleh. Tu je. Kita tak nak tahu cerita tu. Kita sebenarnya tak perlu tahu pun untuk kita beramal. Tak perlu tahu untuk beramal, tak perlu tahu. Memadai kita percaya kepada para ulama, dia mengatakan rukun 13. Maka gitulah. Macam mana kita percaya, kita tahu ketika dah mula baligh, maka wajib solat, wajib wuduk, wajib mandi hadas besar, wajib istinja, wajib, semua kita tahu dah bila baligh. Dan waktu tu katalah umur 13. Kita sembahyang dengan kita percaya kepada siapa? Kalau belajar dengan ustaz lah. Kalau belajar ikut imam, memang percaya gitu aja. Percaya ke semua orang yang duduk sembahyang, ikut aja. Macam tu kita dulu kan, macam mana? Ke umur 9 tahun dah buka kitab belajar satu-satu? Tak ada kan? Ikut aja. Ikut. Gitulah. Cuma waktu tu kecil. Besar sikit,
besar sikit, belasan, mungkin 20-an, 30-an, kita ikut para ulama. Yang mana para ulama tu dia tulis kitab. Tapi sebelum tu bukan kita ikut para ulama pun, kita ikut imam ke ustaz ke, macam tu, ustaz sekolah ke. Yang kata gitu, ikut mak ayah kita. Yang kata sembahyangnya 13 rukun, macam ni, ikut aja, percaya aja. Dan kita tak tahu pun dalam Quran ada ke tidak, tak tahu pun dalam hadis ada ke tidak, tak tahu pun. Kita ikut aja. Percaya aja. Begitulah. Begitulah kita ni dalam beramal perlu percaya aja kepada para ulama. Perlu percaya, ulama yang muktabar lah pastinya. Kalau kita cari wuduk, tak ada. Nabi wuduk. Kalau dikumpulkan semua hadis-hadis wuduk, Nabi wuduk ada lebih 20 cara. 20 cara lah. Cuma bezanya sikit-sikit. Ada yang sapuh kepala macam ni, ada yang sapuh kepala macam ni, ada yang sapuh kepala macam ni. Depan balik. Ada yang ambil wuduk tu basuh sekali, ada basuh 2 kali, ada basuh 3 kali muka, ada basuh tangan sekali, macam tu lah. Ada waktu buang air, kebanyakannya Nabi duduk, tapi pernah sekali Nabi berdiri. Sahabat intai, bukan intai, dia nak panjat bumbung, dia nampak Nabi berdiri. Kalau kita tengok, kita nak cari, habis tu macam mana kita nak cari? Maka kita percaya pada ulama, maka dia akan bagi tahu ini hukumnya. Kita menikah, aku nikah, aku terima nikah gitu gini dengan walinya, dengan saksinya. Kita ikut aja, percaya begitu je, percaya dekat kan dia. Kita tak ada cari-cari. Ada tak sebelum kahwin cari kitab tu? Ya ke tidak, nanti tak sah kahwin, tak sah nikah, anak jadi tak sah taraf, anak haram lah kita kata. Oi, tak boleh kena. Tak ada, percaya gitu je. Percaya gitu je. Itu yang kadang sampai percaya sampai terlebih-lebih, sampai kena bully lah. Kena suka baca ni, pening kepala. Padahal tu tak perlu pun untuk mengantin. Tapi percaya, ikut, follow aja, ikut aja. Haji lebih-lebih lagi. Tak ada pun. Adalah, saya setakat mengajar, adalah beberapa orang yang sebelum dia pergi haji tu dia datang belajar sungguh-sungguh dulu. Belajar sungguh, bukan belajar yang tabur haji berapa kali, 12 kali. Bukan yang tu. Belajar kitab ni yang 3 tahun baru habis. Satu belajar. Bukan sekadar Muzdalifah, Mina, sekadar gitu aja. Belajar sehingga Muzdalifah zaman Nabi tu besar mana? Muzdalifah sekarang besar mana? Pernah terfikir tak? Kita kan buat persempadanan semula. Bukan pilihan raya, bukan. Persempadanan qaryah. Kan? Kejap-kejap kat situ ada masjid. Kemudian nak buat masjid satu lagi. Tak boleh dalam satu qaryah 2 masjid. Tiba-tiba kerajaan buat, jadi boleh ada 2. Sebab dia buat persempadanan. No problem, tak ada masalah. Itu kerajaan kita. Kerajaan Arab Saudi boleh je dia buat persempadanan. Kalau Muzdalifah tu dia nak kecil bagi 2, boleh tak? Kalau nak besarkan lagi boleh tak? Nak besarkan Mina boleh tak? Dia nak kecilkan Mina boleh tak? Habis yang kita daripada nak mabit di Muzdalifah kat Mina tu, Muzdalifah mana? Ruang mana? Sempadan mana? Sempadan Arab Saudi ke sempadan yang zaman Nabi tu? Oh, dah. Habis takkan tak percaya kepada kerajaan Arab Saudi. Saud tu Saud tu dia rampas kuasa tu 1924. Kalau tahu sejarah lah. Sebab tu sekarang jadi pelik-pelik kan. Joget tu lah, menyanyi lah ada dekat Bani Saud tu. Tu bab lain lah. Cuma memanglah tu kerajaan dia. Tapi bila kita nak beramal, bila Nabi kata mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, kita nak kena tahu juga Muzdalifah tu yang mana. Yang tu lah. Kalau diorang ubah, takkanlah diorang ubah. Joget apa ni ada? Yang baru ni apa, Halloween ada baru je. Semalam ni lah. Boleh ada. Lepas tu tak payah cerita lah. Cerita buat apa. Boleh ada. Takkan tak boleh ubah sempadan. Sebab apa? Ramai sangat waktu haji ni tak muat. Jadi kita besarkan sempadan supaya muat. Muasim tu asalnya apa? Muzdalifah ke Mina? Tak pernah terfikir pun. Itu mengajinya itulah. Itu contohnya lah. Bukan mengaji sekadar macam nak pergi janji sah. Itu boleh lah. Yang macam ni lah kita mengaji. Wudu sembahyang janji sah. Cukup. Tak perlu kita nak detail. Kalau haji janji sah, tak payah fikirlah sepadan-sepadan kita buat je lah. Ikut mutawih je lah. Boleh lah.
Boleh lah. Tapi ada orang nak lebih. Ada orang tak nak lebih. Tapi secara umumnya, memadai sah batal cukup dah. Memadai sah batal cukup. Dan apabila kita mengaji kitab, sebab dia mukadimah kita belajar kitab ni, saya tak tahulah kat sini dah berapa banyak kitab turas. Kitab turas ni kalau nak fikir habis, lupakanlah. Sebab dia tak habis-habis. Kalau tengok, mungkin satu baris tu makan masa 2-3 bulan, sebaris saja. Itu kitab turas punya cara lah. Sebab dia setiap perkataan tu disyarah sampai lunyai, ataupun sampai, kalau kami mengaji dulu, Tok Guru kata sampai le'i. Orang sini cakap le'i tak? Tak. Le'i juga? Le'i juga. Le'i. Sampai hadam, sampai kalau kunyah nasi tu sampai tak boleh kunyah dah, baru telan. Macam Nabi 40 kali kunyah. Kita 2 kali, puak-puak, gok, kejap je habis. Nabi 40 kali kunyah. Macam tu, sampai tak boleh kunyah dah. Habis hancur lah baru telan. Barulah perut kita hadam elok aja, senang aja hadam. Ini perut kena kerja keras. Itu yang lama-lama orang ada 6 ketul. Kita ada 1 ketul. Seketul je ke depan. Orang ada 6 ketul. Sebab tu lah. Sebab kita tak hadam. Mengaji tu tak hadam. Maknanya kalau mengaji sampai hadam. Bila hadam itulah dia makan masa sikit lah. Makan masa. Cuma kalau kita nak tengok, kita belajar ni, dia boleh belajar dengan beberapa cara. Dia boleh belajar dengan cara direct kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Dawud, direct pada Quran boleh. Tafsir Al-Quran, bukan terjemahan terjemahan tak boleh. Terjemahan bahaya. Tafsir boleh. Boleh belajar tafsir. Boleh kita belajar secara tu, tafsir. Boleh juga belajar cara lain, iaitu kita belajar cara berkitab macam ni. Yang tak ada pun ayat Quran dalam tu. Kalau ada 1-2 je. Tak ada pun hadis dalam tu. Kalau ada pun 1-2 je. Boleh juga dengan cara tu. Mana lagi bagus? Lagi bagus adalah belajar yang tak ada ayat Quran. Kerana apa? Kerana pertama cepat habis, cepat khatam. Jadi semua bab sempat belajar. Kerana kita nak beramal saja, bukan nak jadi ulama. Bukan nak jadi ulama, bukan nak jadi pengajar, mengajar balik. Bukan. Sekadar nak beramal. Jadi kalau kita belajar direct daripada Quran dan hadis, kita akan belajar tak tersusun. Yalah, bukalah Quran. Alif Lam Mim dzalikal kitab. Bahas dulu. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim. Kemudian dibahas. Alif Lam ni mutasyabihat tak? Ayat mutasyabihat. Cerita pula mutasyabihat tu apa? Dzalikal kitab. Sekarang ni kita nak beramal, nak ambil wuduk, nak mandi wajib, basuh berak, istinja, apa semua ni. Perempuan yang haid nifas, lepas tu nak semayang, nak belajar puasa ni. Dzalikal kitab. Itu kitab. Kalau orang mengaji syarat, dzalika tu itu. Itu tu maksud tu. Kalau hadhihi baru ini. Patutnya hadzal kitab. Ini kitab tengah baca, tapi zalika itu kitab. Kenapa itu? Macam kitab satu lagi aja. Panjang. Kita nak semayang ni, nak belajar rukun ni. Kita kalau bab fiqh, kalau bab tauhid, kita nak belajar kenal Allah ni. Nak pegang ni, tak jumpa. Lama sampai jumpa sikit. Maka cara belajar tu tidak tersusun. Para ulama dia ambil ayat Quran dan hadis, dia susun jadi nama ilmu aqidah, ilmu tauhid. Susun jadi nama ilmu fiqh. Disusun. Ambil yang mana? Ambil ayat Quran, ambil daripada hadis. Cantum, jadikan itu satu ilmu. Senang bahasa mudah katanya. Al-Quran dan hadis dan riwayat-riwayat adalah bahan mentah. Bahan mentah lah. Ulama masak makan. Kita makan aja. Bila kita makan, kita rasa tak ada garam. Rasa tak garam masa makan tu? Kan masak siap, chef lah masak. Chef tu ulama lah. Makan rasa garam. Ada tak garam? Tak nampak tak garam? Tak nampak. Ada tak ayat Quran? Tak ada. Tak ada. Tapi rasa tak ayat Quran? Nanti rasa. Nanti rasalah ayat Quran. Begitulah. Rasa pedas. Nampak tak cili? Tak nampak, dia tumbuk blender sekali dah. Tak nampak pun. Tapi rasa cili tu. Rasa manis, rasa lemak. Santan tak nampak dah. Sebab dah tukar jadi warna kari dah. Warna kuning dah, warna oren dah tukar warna kari dah. Tak nampak pun santan, tapi lemak dia rasa.
rasa pekat dia, rasa macam-macam rasa dalam tu. Maka Allah, ini ada bunga lawang rasa, semua rasa, tapi tak nampak pun. Kita makan elok aja. Maka begitulah. Kita ambil aja dalam kitab. Bila kita ambil dalam kitab, seumpama kita makan aja. Dan masa kita ambil tu, semua dah rasa dah cukup. Dan kita daripada dulu sampai sekarang duk makan yang isteri yang duk masak ni, tak pernah tanya pun bunga lawang berapa biji, cengkeh berapa biji, tak pernah tanya pun gula bubuh ke tak, garam berapa sudu, garam halus ke garam kasar, ambil santan perah tu ke santan kotak, tak pernah tanya pun, hantam sajalah, makan ajalah kita kan. Begitulah. Tapi kalau kita rajin, kalau kita nak lebih, kalau kita nak jadi chef, kita tanya, sedap ni, apa resepi dia? Itu bab lain lah. Tapi selama ni tak ada pun cari. Jadi begitulah juga. Begitulah. Percaya je kat isteri kita. Malah percaya kat isteri okey lagi. Percaya je kat orang kedai, orang tom yum. Percaya, kau ada beracun je ni. Mati kita. Percaya. Habis kalau ulama ni salah macam ni, ulama tipu macam mana? Saya cakap dengan orang masak tom yum yang kita tak kenal siapa dia, entah siapa yang kat luar ni ambil order je, entah siapa masak pun tak tahu, kita percaya. Tiba-tiba kita kata ulama, kita tak percaya pula. Banyak kita nak kata ulama entah betul ke tidak, ulama pun manusia, ulama tak maksum. Macam-macam nak cakap. Pelik. Kau tak kenal pun siapa yang masak dalam tu. Kalau kenal siapa masak kat dapur tu, tak kenal pun sos tu sos apa dia pakai. Nampak macam sos ada cok halal ke tidak? Sos kalau daripada Thailand sana bukannya semua halal. Sana belah-belah Patani ke bawah ni okey lah. Belah Bangkok tu memang Bangkok. Sebab yang tu yang sedap. Perencah-perencah tom yum tu. Yang tu belah-belah atas tu. Sedap lain macam rasa. Kalau dia orang pakai tu macam mana? Tak apa, kita tak tahu, kita makan aja. Boleh percaya pula kat orang yang tak kenal, pakai bahan apa pun tak tahu. Halal pun tak ada cok halal. Sebab biasanya kedai macam tu mana ada cok halal. Kita percaya, kita makan. Tiba-tiba nak ambil dalam kitab, tak boleh. Itu pula. Kita ni kadang-kadang gitu lah. Jadi, boleh belajar melalui Quran hadis semua, tapi makan masa yang sangat lama. Sangat lama. Sebelum belajar daripada Quran hadis, kena belajar bahasa dulu. Lughah bahasa. Masa belajar bahasa pula, kena belajar nahwu sarah dia. Kadang-kadang bahasa tu disebut lain, maksud lain. Kadang-kadang. Bahasa Melayu pun ada gitu. Bahasa Arab pun ada gitu. Kadang-kadang sebut lain, maksud lain dalam Quran. Kadang-kadang Quran hadis tu ada jenis yang dipanggil nasakh mansukh. Kita tak pernah dengar pun nasakh mansukh ni apa benda. Ayat Quran ada yang dimansukhkan ayat dan makna. Dulu turun ayat Quran tapi tak ada pun dalam Quran. Cari tak jumpa. Kerana telah dimansukhkan ayat dan maknanya sekali. Maknanya ayat Quran ada yang telah dimansukhkan. Ada ayat Quran yang ayatnya tak mansuh, ayatnya ada tapi maknanya dimansuhkan dah. Makna tak boleh pakai. Tapi ayat tu ada dalam Quran. Kita dah tahu, pernah tahu ada berapa? Dia panggil nasakh mansukh. Cuba kita fikir. Sikit nasakh mansukh. Surah Qul Ya. Yalah, biasa orang bagi surah dia letak 6 kat depannya kan. Kafirun kan. Surah Qul Ya. Yang ujung sekali ayat apa? Last sekali. Kena baca pada awal lah. Standard baca lah. Last sekali. Lakum dinukum waliyadin. Okay? Pernah fikir tak? Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Okay? Bagi kamu tu orang kafir lah. Bagi kamu orang kafir agama kamu, bagi aku agama aku. Tahu tak apa maksudnya? Maksudnya, kita jangan kacau agama orang, orang jangan kacau agama kita kan? Orang tu orang kafir lah kan? Ya ke? Begitu ke orang Islam? Maksud jangan kacau tu, jangan sibuk-sibuk hal agama dia, biar dia. Kalau macam tu perlu dakwah ke tak? Orang tabligh perlu pergi keluar. Buat apa dakwah? Lakum dinukum waliyadin. Orang asli tu sembah pokok, sembah roh, sembah nyawa apa? Sembah tok nenek. Biar. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama kamu. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Tak payah dakwah lah. Tak boleh dakwah. Sedangkan kita tahu dakwah tu fardu kifayah. Tak ada orang yang menyampaikan, berdosa semua orang. Sebahagian yang kena wajib menyampaikan. Macam mana pula? Kat situ pun kita, ya tak ya juga. Sebab tu para ulama, sebahagian para ulama mengatakan ayat tu dah mansuh.
Maknanya mansuh, tapi ayat ada kekal. Contoh nasikh mansukh. Contoh yang paling terkenal sekali, ayat Arab. Ayat Arab ada dalam Quran, tapi maknanya dimansuhkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan semayang ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Kan mabuk ni kan tak tahu apa cakap, membebel. Jadi wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah, jangan kamu hampir solat, jangan solat. Wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Okey? Tak boleh semayang ketika mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu cakapkan. Dengan maksud sehingga hilang mabuk tu baru semayang. Sekarang ni mabuk boleh tak? Tak boleh apa? Yang tak boleh ketika semayang. Quran cakap ni, nak lawan. Lawan. Nak lawan Quran. Quran kata tak boleh mabuk ketika semayang aja. Ketika tak semayang boleh mabuk. Itu kan cakap. Memang itu pun maksud dia. Tapi ayat ni telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan dengan ayat-ayat yang lain. Banyak ayat yang lain lah. Memansuhkan Arab tadi. Jadi kalau kita ambil daripada Quran baca gitu, perlu ke kita sampai membahaskan sampai Arab tu nak cakap haram ke tak haram? Perlu bahas yang panjang? Tak perlu. Cakap haram dah lah. Cukup. Haram. Itu kalau bab Arab. Macam tu juga bab wuduk. Sama juga bab wuduk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kamu nak pergi sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, basuhlah muka kamu. Muka mana? Tak ada sebut dalam Quran muka tu mana. Inilah muka. Okey, mana had dia? Sini, siapa cakap? Pening kat situ dah mana? Siapa cakap sampai sini had dia? Bukan sampai sini. Ni leher, siapa cakap? Dalam Quran kata basuh wajah, muka. Kalau tangan ada, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Itu boleh kata sampai siku. Sebab Quran kata sampai siku. Muka tak ada sampai mana-mana. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Mana wajah? Mana wajah? Muka mana? Ni. Kita kata, orang lain kata tak, wajah tu sampai sini. Macam mana? Dia kata tak, sampai sini aja. Ada kata tak, sampai leher. Sudah. Masuk wajah tu masuk kepala. Macam mana? Dalam Quran, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepala kamu. Sapu rambut ke sapu kepala? Dalam Quran kata ra'sun kepala, ru'usikum. Basuh sapu kepala. Bukan sapu rambut. Kita sapu rambut ke sapu kepala? Sapu rambut boleh ke tak boleh? Banyak. Perlu ke nak ambil untuk basuh muka, lepas tu niat tangan, kepala, kaki. Cukup nak beramal. Ya. Saya nak bagi tahu sebab tu dalam ni hujah-hujah dalam kitab kita tak ada, Quran tak ada. Dia bagi tahu aja. Wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Masa muka tu niat, lepas tu tertib. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa wa arjulakum bukan wa arjulikum? Sebab Syiah baca wa arjulikum. Best, seronok lah kita cerita sebab kita dah selalu ambil wuduk, tak ada masalah. Lepas tu seronok. Kalau bab-bab lain tak seronok dengan bab-bab yang tak ada kena-mengena. Bab wuduk ni seronok lah sebab kita hari-hari. Kalau cerita bab-bab lain tak seronok, cerita apa benda sampai dalam-dalam sampai ayat Quran ni tak payah lah. Buktinya kita nak mengaji tak perlu ayat Quran. Buktinya nak makan tak perlu kita tahu ingredient dia. Tak perlu bahan dia apa. Bawa duit je, letak RM10 sampai tom yam. Tom yam putih, tom yam kuning, tom yam apa nak bagi tahu, tom yam daging, tom yam ayam, tom yam apa. Bagi tahu aja, bawa duit aja. Macam tu lah. Bawa kitab aja. Kenapa wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga bukan lali, bukan wa arjulikum. Sedangkan wamsahu bi ru'usikum. Sikit kan. Kalau boleh tangkap bagus, kalau tak tangkap pun tak apa. Nak bagi tahu tak perlu sampai tahap tu. Tu je nak bagi tahu. Tak perlu sampai tahap ini, ya. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Dan sapuhlah kepala. Ru'usikum. Sikum. Sebab apa? Sebab ada haraf jar dipanggil. Ba adalah salah satu haraf jar. Huruf jar.
Kata sendi. Ba tu. Bila birusikum wa arjulakum, wa tu atah dia, wa arjulikum sepatutnya, sebab ru'usikum. Dia kena wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Kalau ikut nahu, ikut sorah yang sebenar, baris yang sebenar. Takkan Quran salah. Quran wa arjulakum bukan wa arjulikum. Maka ulama kaji. Kalaulah baris bawah, wamsahu biru'usikum, dan sapuhlah kepala dan kaki. Kaki sapuh ke basuh? Sapuh ni macam tu. Basuh ni air mengalir. Okey. Idza kuntum ila salah, nak sembahyang, faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka. Bila sebut basuh, air ke masuk sapuh ni? Gitu. Bukan, itu sapuh. Macam tayammum kan sapuh. Bukan ambil debu, tuah. Itu memandikan debu, bukan. Bila sebut sapuh dia gitu je. Sebab tu sapuh kita gini, kita tak ambil air. Tak, masuk kepala. Bila faghsilu maksudnya basuh. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, muka. Basuh air mengalir. Selesai. Lepas tu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan ilal marafiq, sampai siku. Tangan sampai siku tak cakap basuh. Ada cakap basuh? Wamsahu bi ru'usikum. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Lepas tu wa aydiyakum, dan tangan ilal marafiq, sampai siku. Masa tangan tak ada sebut pasal basuh tapi ada dan. Bila ada dan, faham tak tangan kena apa? Sebab basuh muka dan tangan. Basuh muka dan tangan. Tangan tak kata basuh muka, basuh tangan. Itu jelas. Ni tak, basuh muka dan tangan. Tangan tak kata basuh, tapi faham tak basuh? Faham dengan wa tu, dan. Sebab dah basuh muka, dan maknanya Ali dan Abu datang ke rumah. Ali tak kata datang rumah, yang kata Abu datang ke rumah. Sebab ada dan, Ali datang sekali lah. Sebab tu ada dan, tu guna dan. Oh ya ke? Okey, terima. Terima. Basuhlah muka dan tangan sampai siku. Okey? Tangan tak sebut basuh pun kena basuh. Sebab ada dan. Alright. Kalau dah setuju yang tu, mari kita tengok ayat seterusnya. Bukan ayat, sambung ayat lagi. Wamsahu, dan sapu. Bukan basuh, bukan faghsilu. Wamsahu, dan sapu. Biru'usikum, kepala. Setuju? Setuju. Sapu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki. Tak ada kata basuh kaki. Mana kaki kena basuh, kena sapu. Kalau ikut kaedah tadi, kena sapu. Sebab tu Syiah sapu. Syiah pandai nahu lagi. Dia sapu. Tapi itu kalau wa arjulikum. Dalam Quran wa arjulakum. Salah nak ni. Ulama kaji rupanya wa arjulala tu kembali kepada faghsilu, iaitu basuh. Sebab tu kita basuh. Dan dikekalkan biru'usikum wa arjulakum, walaupun tak ada basuh kat situ, tapi dengan maksud faghsilu, basuh. Maka pakai khuf, wajib sapu aja, tak wajib basuh. Ke situ pulaknya pergi khuf. Siapa tahu khuf tu apalah. Siapa tak tahu khuf tu tak apa, nanti kita masuk slow-slow. Ini yang dikatakan mengaji wuduk sampai ke syurga. Bukan mengaji wuduk sekadar perhabis air masuk longkang aja. Faham sungguh-sungguh. Syiah dia ambil wuduk, kaki dia sapu aja. Sebab dia kata kau tak reti baca Quran. Kata. Bila dia hujah kan, memang betul dia hujahan dia. Kita pula yang salah. Nasib baik bersih dia punya Quran tebal ni Syiah. Tebal ni. Sebab dia kata ada yang dipegang oleh Fatimah tak silap. Yang pegang dia je. Quran khas dia pakai, entah mandareka. Cuma dia kata tebal ni. Tapi kalau ayat tu ada juga dalam Syiah punya Quran. Dan ayatnya wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Pandai dia orang. Kita hantam sajalah, amal aja, tapi pandai dia orang. Pandai-pandai pun salah lah. Cuma nak bagi tahu. Kita tak sampai, kita cuma nak tahu wuduk aja. Wuduk lah. Masuk muka, tangan, kepala, kaki. Tertib tak ada pun. Tertib tak ada pun dalam Quran. Mana ada? Sampai kaki aja. Tertib ambil kat mana? Tertib ambil kat mana? Sedangkan dalam kitab ada tertib. Dalam Quran tak ada tertib. Masuk tertib tu. Basuh kaki dulu ke boleh je, sebab tak ada tertib. Dan disendikan dengan dan, bukan dengan kemudian. Kalau basuhlah muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, barulah ikut tertib. Kemudian kalau dan, bukan Ali dan Abu dua-dua ni
Ali dan Abu bersama keluarga datang ke rumah. Okay. Ali datang dengan keluarga dia, Abu datang dengan keluarga dia. Boleh jadi Ali datang dulu, boleh jadi Abu datang dulu kan? Sebab Ali dan Abu sebab dia tidak membawa maksud berturut, tidak membawa maksud tertib. Tapi kalau Ali kemudian Abu datang ke rumah. Okey, faham dah. Ali dulu baru Abu. Dalam Quran dan tak ada kemudian. Maknanya mana-mana boleh. Maka keluar pula ibda' ma bada Allahu bih. Ketika sahabat tanya, nak sofa dulu ke marwah ke marwah dulu bawa sofa? Ni bab lain, bab haji pula, bab lain pula. Maka ayat Quran innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah syiar Islam. Okey? Maka Nabi kata ibda' ma bada Allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Innas safa wal marwah. Maka safa marwah, safa marwah, safa marwah. Bukan marwah safa. Maka kalau haji pun gitu, wuduk pun ibda' ma bada Allahu bih. Dan Allah sebut apa dulu? Muka dulu. Muka dulu. Lepas tu tangan, lepas tu kepala, kaki. Oh, kita perlu ke sampai tahap tu? Cuma kalau nak bahas begitu lah. Kalau macam tu lah bahas, sampai bila kita nak masuk bab-bab yang lain, bab solat, bab sujud sahwi, bab jamak qasar, lambatlah. Bab pasu berak lagi tak habis lagi, bab haid nifas, bab istinja, bab istijmar, bab tayammum, bab jabil roh berbalut-balut dekat tangan macam mana nak wuduk. Bilalah hai. Kerana tu para ulama dia tak masukkan. Saya bagi contoh aja. Dia tak masukkan ayat Quran, tapi kita makan, kita baca, kita rasa Quran tu. Macam mana kita makan tom yam, kita makan kari gulai, kita rasa. Semua dah ada. Cukup kata. Cukup lengkap. Masinnya, ni asam keping ke asam Jawa. Kita boleh tahu ni asam Jawa ni. Kalau macam asam keping tu Quran, asam Jawa tu hadis. Contoh gitulah. Ni asam Jawa ni bukan asam keping ni. Ni hadis ni, bukan Quran. Ada rasa. Tapi kena menyampaikan orang yang ada rasa jugalah. Kalau baca gitu tak rasa juga. Tapi bolehlah amal. Ada rasa. Ini sebab kita ahli sunnah wal jamaah, dia bukan Quran dengan hadis saja. Dia ada 4. Kalau ambil 2, pincang hukum tu. Dia akan jadi bergaduh dengan orang tu. Quran dan hadis. Dia akan kerja bergaduh dengan orang jika ambil Quran dan hadis. Sebab kita dah malah keempat-empat mazhab, malah dah sepakat jumhur bahawasanya yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah 4 ataupun lebih, kurang-kurang 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas ni yang paling kontroversi. Tak ambil qiyas, habis. Hurriman alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan kamu maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi. Kalau tak pakai qiyas, daging babi je tak boleh makan. Lemak dia boleh, tulang dia boleh, kulit dia boleh, bulu dia boleh. Kalau tak ada qiyas. Sebab Quran ni je. Hurriman alaikumul maitata waddama, dam, darah. Ni pun kecoh pasal darah. Darah apa? Waddam, darah mengalir, darah ikan, darah apa, darah semua darah tak boleh weh. Bukan kita manusia, bukan Dracula makan darah. Tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh. Tapi Quran sebut jelas kat situ. Jelas kat situ. Diharamkan bangkai. Bangkai haram. Bangkai itu apa? Bangkai itu binatang yang tak disembelih dengan nama Allah, tu bangkai. Habis ikan tak sembelih. Kita rasa ini ada cerita lain, Sebab apa kata halal makan ikan? Halal makan ikan. Mesti ada cerita lain. Sebab Quran kata haram. Sebab itulah bangkai. Bangkai lah tu. Ikan tu bangkai sebab tak sembelih. Memanglah ada keadaan kena sembelih juga ikan. Bila keadaan kena sembelih ikan? Ada. Ikan sembelih kat mana? Dia tak ada halkum, mari dia tak ada ni. 2 urat, 4 urat. Masa ikan besar sangat. Sembelih kat mana? Kat sini bukan orang ke laut ke macam ni. Sembelih dekat ekor. Ikan sembelih kat ekor. Kenapa sembelih kat ekor? Sebab dia besar sangat, dia tak payah nak mati. Sembelih kat ekor dia mati. Ada dekat sembelih. Tapi tu bukan sembelih wajib. Kita nak goreng dia tengah goreng pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia lambat nak mati sangat kan. Jadi kalau kata mai tata tu bangkai, mayat, bangkai, tak bolehlah ikan, tak bolehlah udang, tak bolehlah ketam. Kenapa pula boleh? Kenapa kita kata boleh? Sebab kitab kata boleh. Maknanya kita terasa ini ada benda ni tak cukup ni mesti ada sesuatu yang aku tak jumpa. Kita akan kata gitu. Sebab bila kita baca boleh, tapi Quran kata tak boleh.
Kita akan kata aku yang tak jumpa. Bukan kita kata salah sebab Quran kata tak boleh. Tak, kita kata aku yang tak jumpa lagi dalam kitab. Kalau cari kitab, biasa kita tak cari kitab pun makan. Pernah kita cari hujah kenapa boleh makan ikan? Tak pernah, kita memang bantai yang makan. Ikut mak ayah kita, ikut orang makan, kita bakat-bakat makan. Kita bakat makan. Tak ada masalah, bukan suruh cari hujah pun. Kehidupan kita begitulah. Kita mana pergi korek, tak ada. Kita ikut saja. Kita ikut saja. Kita beramal pun ikut saja. Ikut para ulama, ikut ahli dia lah. Kita nak buat bangunan, ikut aja ahli dia. Bangunan kata ni, beam ni tak cukup 3 inci, tambah. Yang ni tak cukup, aircon ni tak cukup power, tak cukup horsepower, kena tambah berapa horsepower, tambah. Sebab tu ahli dia, kita ikut je, ikut ahlinya. Bila ahlinya iaitu para ulama yang karang kitab, dia kata gitu, ikut aja. Bila kita jumpa, dalam Quran kata lain, sumber ni lain. Kita akan kata kat diri kita, aku yang tak jumpa lagi. Bukan kita kata kitab tu salah atau ulama salah, tak, aku yang tak jumpa lagi. Kita akan kata gitu, tu baru betul. Bukannya selagi tak jumpa Quran tak boleh beramal. Lagi teruk gitu. Tak jumpa hadis tak boleh beramal, lagi teruk. Cuma kita bilang boleh. Gitulah kehidupan kita seharian. Sebab tu kita sentiasa minta sehari 17 kali minta jalan yang lurus. Sebab kita nak jalan yang lurus ni. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ni nak cari jalan yang lurus, semua orang dakwa dia lurus. Semua dakwa dia lurus. Tak ada pun dakwa dia bengkok. Jadi macam mana kita nak cari jalan yang lurus? Macam mana kita nak dapat? Yang pertama kita kena doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Jangan bertukar. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, kau nampakkanlah aku yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang lurus itu lurus. Warzuqna ittiba'ah, dan kau tolong aku untuk ikut jalan yang lurus tu. Sebab ada orang nampak jalan yang lurus tapi tak boleh ikut. Ada. Dia nampak, ni betul ni, tapi nak ikut tak boleh. Sebab dia tak ada taufik, dia ada hidayah aja. Itulah hidayah. Nampak yang benar itu benar, itulah hidayah. Tapi nak ikut tak boleh, tak mampu lagi. Kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tak sampai seru lah dia kata macam-macam. Dia tak nampak dah, ini salah, ni salah, dia tak boleh tinggal. Sebab tu kita minta doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu benar dan bantu aku untuk ikut yang benar tu. Sebab zaman sekarang ada yang benar nampak salah, yang salah nampak benar. Tambah-tambah zaman ni media sosial. Asal viral je benar. Gitu. Kadang-kadang viral tu yang salah tu. Habis kalau tak viral salah. Kadang-kadang yang tak viral tu yang benar tu. Kita dah tak tahu dah sekarang ni mana betul mana salah. Maka banyak-banyak doa. Allah je yang boleh tentukan, yang boleh tunjuk kita yang mana benar. Sebab Allah melihat sampai ke hati. Kita tengok zahir ke? Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita berhukum tengok zahir. Oh, zahir ni baik. Sebab datang masjid baik. Kita tak boleh kata baik, tapi ini ada udang di sebalik mi ni. Ini mesti nak ada benda ni. Ini mesti nak nanti masyarakat agung nanti nak ambil jawatan atau apa lah. Tak boleh. Dia baik, kena kata baik. Jiran tengok hari-hari dia ni start motor pergi surau, start motor pergi masjid. Kena kata baik. Aku tak pergi lagi, dia lagi baik. Tak boleh kata nak belagak tu. Tak boleh. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita berhukum benda zahir. Wallahu yatawallas sarair. Benda dalam serah pada Allah. Mana berhukum sampai ke dalam? Jadi kita berhukum ni benda luaran aja. Bila kita tengok sekarang, lebih-lebih lagi bab agama, yang betul nampak salah. Yang salah nampak betul. Yang betul nampak salah, mungkin ada beberapa kelemahan. Mungkin cara kasar, mungkin bahasa, mungkin nada pitching tinggi. Mungkin apa-apa lah. Yang salah nampak betul, mungkin bahasanya fasih. Salah benar betul. Bahasanya fasih, keluar ayat-ayat Quran. Yang tadi tak keluar ayat Quran pun. Nampak macam salah. Sekarang zaman ni. Maka nak tak nak kena banyakkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kau nampakkanlah aku yang hak, yang benar itu benar, yang lurus itu lurus, dan kau bantu aku untuk pergi kat dia.
Wa arinal batila batilan. Nampakkanlah yang batil yang salah itu salah. Warzuqna ijtinabah. Kau bantu aku untuk jauhinya. Dan sebenarnya kita berdoa, kalau bukan berdoa macam tu pun, kita berdoa sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam sembahyang. 17 kali sehari. Dekat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Saya dah sebut dah semalam ni, tak apalah kita ulang sekali lagi ya. Orang sini tak dengar lagi. Tunjuk aku jalan yang lurus tu apa? Jalan yang betul lah. Siapa yang dapat jalan betul? Jawapan dia ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang dahulu yang engkau telah beri nikmat pada mereka. An'amta 'alaihim. Soalannya pula, siapa yang Allah dah bagi nikmat pada mereka dulu? Sama lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan, bukan jalan ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang sesat dan menyeleweng, bukan jalan Yahudi Nasrani. Itu tak nak. Memang itu tak nak, tapi kita nak tahu juga siapa yang Allah dah bagi nikmat dahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Sebab kita nak ihdinas siratal mustaqim. Jawapannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuk aku jalan lurus, jalan yang Allah telah bagi nikmat pada mereka sebelum ni. Siapa? Tak ada jawapan dalam Fatihah. Jawapan dia dekat surah An-Nisa. Jawapan dia dekat surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dia lain sikit. Maka siapa yang taat Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. Macam Fatihah juga. Cuma ni ada jawab. Jawab dia kat sini. Apa dia? Minan nabiyyin, para nabi. Tapi nak ikut tak boleh lah, nabi dah tak ada, nak ikut macam mana? Maksud nak ikut direct. Was-siddiqin, orang yang benar. Siapa semua mengaku dia benar. Was-syuhada, orang dah mati syahid, nak ikut macam mana dia dah mati syahid. Was-salihin, boleh ikut tak salihin? Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa ni? Dia tinggal salihin. Apa tanda soleh? Sebab nak kata nak cari tanda nabi, tak guna dah. Nabi kita penutup segala nabi. Nak cari orang siddiqin, para siddiqin, semua orang mengaku dia siddiq, betul. Syuhada dah meninggal, dan nama syahid. Salihin, salihin ada. Tapi macam mana kita nak kenal salihin? Luaran, dalaman, antaranya boleh buat kitab. Orang soleh tu. Dan kitabnya dibaca berpuluh-puluh, malah beratus tahun. Kalau kita buat kitab, silap-silap kita hidup lagi orang tak baca dah. Orang beli, lepas tu baca, lepas tu tutup. Kita hidup lagi, orang tak baca dah. Tapi kalau kitab yang sama beratus tahun, mungkin 400-500 kalau Melayu lah. Kalau bahasa Melayu ni 400-500 tahun tu dah lama dah tu. Kitab tua dia panggil. Kalau 200 tu banyak ah. Dia panggil kitab turah, kitab lama. Yang tua tu lagi tua, 400-500 tahun. Kitab ada tertulis. Kalau kitabnya dibaca daripada beratus-ratus tahun, itu tanda tu orang soleh. Dan tak ada ulama yang cakap dia salah. Ulama mana-mana zaman, maka itulah soleh. Jadi kita ikut ulama yang soleh yang karang kitab, sebenarnya kita ikut Fatihah, intisari Fatihah. Kita ikut makna Fatihah, kita ikut jalan yang lurus. Habis dia tu pasti dia para ulama. Habis ulama dia bukan nabi. Dia ulama waris nabi. Nabi kata al ulama'u warathatul anbiya. Ulama ni pewaris nabi. Sebab zaman dulu, ketika zaman dulu Rasul ada, dia akan bawa datang syariat baru, akidah sama, akidah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah sama. Mana-mana sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, sama je akidah. Bila Rasul diutuskan, dia akan bawa syariat baru, akidah sama, syariat baru. Apa syariat? Syariat ni semayang, cara semayang baru, cara wuduk kalau ada wuduk, cara basuh najis ke apa, semua baru. Anjing boleh pegang ke tak boleh, zaman dulu boleh je. Yang peristiwa apa? Pelacur bagi anjing minum tu kan, bersama Bani Israel. Waktu tu anjing mughalazah tu. Sabar dulu, zaman kita memang mughalazah. Jadi ketika zaman dulu syariatnya berbeza. Dulu boleh kahwin adik-beradik tak? Boleh. Syariat Nabi Adam. Kalau tidak, nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan dinosaur. Yang ada anak-anak Nabi Adam aja. Ada 41 orang kan? Boleh kahwin adik-beradik. Zaman Nabi Nuh tak boleh kahwin adik-beradik dah, kena kahwin sepupu. Sebab masa tu dah banyak dah. Berbeza pula syariat. Ya.
Rasul diutuskan yang 25 ataupun yang 313 ni, diutuskan berbeza syariat. Dari segi akidah sama, tauhid sama, mengesakan Allah tu sama mana-mana pun. Cuma syariat tu berbeza. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Mula boleh makan, lepas tu tak boleh makan, macam-macam. Ada yang tak perlu suci najis waktu zaman tu. Ada yang wajib suci najis. Ada yang tak boleh suci najis, kena potong. Kena najis kena potong baju dia. Dia tak boleh suci. Ada zaman tu, zaman dululah. Ada zaman yang najis pun tak apa, sembahyang aja. Ada yang ada najis kena potong. Ada yang najis boleh basuh, zaman kita. Boleh basuh. Basuh hilang bau warna dah rasa, hilang ain bau warna dah rasa, maka suci. Pakai air pula air mutlak. Itu zaman kita je. Kita akan mengaji dalam kitab ni nanti ada lah sebab. Tapi dulu tak. Dulu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Berbeza. Bila itu Rasul. Nabi ada 124,000. Banyak. Kenapa banyak sangat Nabi ni? Kerana di antara satu Rasul dengan satu Rasul yang utus, kadang-kadang 1000 tahun, kadang-kadang 500 tahun lama. Jadi bila Nabi dah wafat, Nabi mana-mana dah wafat, biasanya untuk generasi pertama dia akan ikut. Generasi kedua tak ikut dah. Generasi kedua dia dah mula buat patung, buat apa. Generasi ketiga makin sesat begitu. Kemudian diutuskan lagi Rasul kemudian pada tu untuk betulkan balik. Tapi kadang-kadang lama masa di antara Rasul dengan Rasul satu lagi tu, masa lama sangat. Cepat sangat diorang ni berubah. Iyalah, Nabi Musa minta tunggu 40 hari. 30 ke 40? Asal 30 tak silap. 30 hari minta tunggu nak pergi ambil Taurat lah, mudah-mudah kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Nak pergi kejap. Tunggu 30 hari. Tunggu 30 hari. Pergi. 30 hari tak balik. 31 hari tak balik lagi Nabi Musa. 30 tak balik. 33 tak balik. Samiri datang. Dia kata tak ada. Tuhan Musa entah pergi mana dah dengan Musa tu. Kita sembah lembu. 3 hari dah sembah lembu dah. Lembu yang dibuat daripada emas. Samiri tu lah buat. Dibuat daripada emas. Masa Nabi Musa belah laut tu, masa tu ada Jibril naik kuda, berupa manusia lah, naik kuda. Jibril naik kuda. Ketika lepas, sebab ketika Nabi Musa pukul laut terbelah kan. Lepas tu nak jalan semua takut. Tengah-tengah jalan air datang balik. Maka Jibril pergi dengan Nabi Musa dulu. Pakai ikut. Samiri ni tengok, siapa dia ni yang sebelah Nabi Musa ni? Tak pernah tengok dia ni sebelah ni. Tapi muka handsome. Biasalah malaikat mesti yang paling handsome sekali kalau dia menyerupa kan. Lain macam aura dia ni. Dia tengok tapak kaki tu, tapak kaki kuda Jibril, bila pijak tumbuh hijau, pijak hijau, tumbuh rumput. Dia pun ambil tu, tanah tu, simpan. Samiri ni. Lepas tu dah lepas habis haji kita. Habis haji kita tu dia simpan, lama dia simpan. Kemudian berlaku peristiwa tadi. Kau tunggu 30 hari, kata Nabi Musa. 30 hari aja. Aku nak pergi jumpa Tuhan aku untuk ambil Taurat lah, mudah kata kan. Suhuf dengan Taurat sekali. Jadi pergi 30 hari. Rupanya Nabi Musa kena buat puasa 40 hari. Jadi 30 hari ke 34 Samiri dah ajak kita sembah. Kenapa? Dia buat lembu emas, dia ambil tanah tadi, dia baling kot dalam badan lembu patung lembu emas tadi tu. Bercakap, ni lah Tuhan kita. Baru 4 hari dah sembah pesembah. Dulu kita, kenapa kita tak begitu? Ni nak cerita ni, kenapa kita tak begitu? Umat terdahulu begitu. Kejap aja. Nabi Sulaiman duduk, orang tak tahu dia wafat. Pop jatuh dah tongkat dah reput kan. Lepas tu jin-jin semua dah tak beriman dah. Sebelum tu jin beriman sekejap aja. Semua dah pakar-pakar tak beriman dah. Senangnya kau berubah bila Rasul mati tu kau berubah. Begitulah dulu. Jadi oleh kerana di antara satu Rasul dengan satu Rasul, kadang-kadang lama, kadang-kadang tak lama, kadang-kadang anak beranak kan. Kadang-kadang Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub kan. Tu semua direct. Nabi Yusuf semua ada. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Yang jauh ni, bila jauh, maka Allah utuskan Nabi, bukan Rasul, Nabi, untuk betulkan balik. Macam 50 tahun dia ada seorang Nabi, aku Nabi, bukan Rasul, aku Nabi. Betulkan balik ajaran yang orang dah berubah tadi. Lepas tu kena bunuh. Biasa Bani Israel suka bunuh Nabi. Memang dia bangga dia dapat bunuh Nabi. Lepas tu setelah macam tu, datang pula Nabi yang lain untuk betulkan. Sebab tu Nabi banyak. Nabi ni kerja dia membetulkan ataupun menguatkan balik, mengingatkan balik ajaran Rasul yang sebelum.
Sehingga Rasul baru sampai, maka syariat baru pula. Nabi yang lain diutus, dia akan memperingatkan pula Rasul punya syariat tu. Begitulah. Sekarang Nabi kita penutup segala Nabi. Habis kita macam mana? Habislah kita. Kalau Bani Israel 3 hari boleh sembah lembu, kita setahun 2 tahun saya silap, kita tu masuk zaman sahabat lagi lah. 1444 yang lepas. Bukan. 1444 tu hijrah. 13 lebih lah. 13 berapa? 14 lebih kurang tu lah. 149 Nabi wafat lah. Senang cerita. 1444 tu Nabi hijrah, bukan Nabi wafat. Lebih lah. 1000 tahun lepas, 1400 lah mudah-mudahan kita. 1400 tahun lepas, macam mana para sahabat? Kerana itulah Allah buat sebagai ganti Nabi ni, para sahabat, para wali ataupun para ulama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itulah Nabi punya perangai. Awliya Allah, wali Allah, la khawfun alaihim, tak takut siapa-siapa. Walahum yahzanun, tak takut siapa-siapa, hanya takut Allah saja. Jadi tapi Nabi dah tak ada kan? Nabi kita last kan? Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka para ulama ni sahabat tu wali lah kita. Maksudnya sahabat lebih pada wali, kita letak wali lah. Maka adanya para wali, adanya para ulama yang akan datang untuk ingat. Itulah kita cerita. Ulama ni nak cerita pasal tu aja. Janganlah kita berkata alah ulama je pun. Tak, dia pewaris Nabi. Jadi tak ada masalah pun kita baca kitab dia, walaupun cari ayat Quran tak jumpa. Akhir sekali jumpalah satu setelah setahun belajar, baru jumpa satu ayat Quran. Tak pelik pun, biasalah tu. Saya tak masuk pun, mukadimah aja ni. Tak masuk sebab tak ada kitab. Kalau ada kitab baru boleh baca. Kalau tidak takkan saya baca seorang. Sekarang ni siapa baca kitab? Jadi sebab tu saya buat mukadimah. InsyaAllah kita sambung akan datang. Kalau tak ada kitab lagi, kita mukadimah lagi sekali depan. Tak ada kitab, kita mukadimah. Sampai ada kitab, baru kita berhenti mukadimah, kita baca kitab. Kalau nak mukadimah lagi, jangan beli kitab. Best mukadimah. Masuk kitab, nanti pening. Oh, dah mula kena fikir lah. Kenapa bila darabah ada tapak kaki dekat syurga, sampai macam tu punya wuduk. Sebab wuduk, macam tu punya hebatnya wuduk. Nak belajar wuduk bila darabah, Allah susahnya. Pening balik. Kalau tak nak pening kepala, jangan beli kitab. Kita mukaddimah sampai setahun. Wallahualam. Saja cakap itu. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Jumpa lagi minggu ke-2 hari Sabtu. Minggu kedua hari Sabtu dengan 29. Ini 30. Dah ada 2 kali lah. Tengoklah nanti. Yang untuk next ni 29 doa minggu kedua hari Sabtu kita sambung itu. Itu sudah dengan tasbih kafarah.